Alright, students. Baik, kita akan mula modul 18 hari ini. Alright, ringkasan bahagian yang kita nak cover dulu. Baik, lepas ringkasan baru kita pergi part 2. Okey. Di sini saya letak ringkasan yang saya ambil dari buku teks. Dan lagi satu saya petik dari soalan percubaan Negeri Terengganu 2019. Jadi kita akan tengok bersama-samalah ringkasan ini. Baik, ringkasan pertama kamu dia menerangkan kelebihan melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Okey, kita tengok. Kita cuba buat analisis soalan ni dulu. Baik, Kelebihan maksudnya adalah faedah ataupun kita boleh cakap manfaat ataupun kepentingan, kebaikan, simple sebenarnya kebaikan like that. Okey, melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Menara Gading tu apa dia? IPTA University lah. IPTA ataupun university. Okay, in English we call tertiary education. Okay, there is no the term is not end with secondary. Yeah, tertiary means your diploma degree like that. Okay, in English. So kelebihan melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Baik, saya nak kamu cari isi penting di sini. Baik, ada satu pembetulan yang saya lupa nak edit. Baik, mana dia? Kejap menyediakan peluang pendidikan ini tukar menjadi pekerjaan. Saya lupa mau type. Tersilap type. I edit little bit the text, but I forget this. Peluang pekerjaan, not pendidikan. Okay? Baik. Jadi kamu boleh mula cari isi dulu. Okay? Cari faedah melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Lepas tu kita akan buat bersama-sama. Baik, kamu boleh mula. One is seseorang yang belajar pada peringkat pengajian tinggi akan lebih banyak berdikari. I want isi only. Lebih banyak berdikari. Bagi isi saja. Lebih banyak berdikari lagi. Pelajar akan lebih berkeyakinan untuk menghadapi gelombang kehidupan pada masa akan datang. Pelajar akan lebih berkeyakinan untuk menghadapi kehidupan pada masa akan datang. Lagi? Disiplin diri dapat dipupuk. Disiplin diri dapat dipupuk. Lagi? That's all, sir. That's all for your perengan kedua. Okay. Next. Perengan ketiga. Back to Tanisha. Pelajar juga akan bertambah matang. Akan bertambah matang. Lagi? Pelbagai kemahiran insania perlu dikuasai oleh mereka untuk menjadi pelajar yang berketerampilan dan serba boleh. Okay. Lagi? Kemahiran insania No, you tell me what's your answer. Kemahiran yang insania yang diamalkan ini akan menjadi budaya dalam kehidupan mereka. So, isi dia? That one I think is easy. So that's the whole ayat. I think it's உராயன். Why you know? இன்சானியா பத்தி தான் பேசிட்டல. ரெண்டாவது வாட்டி நீ அதை பத்தி பேசுறேன்னா அது கண்டிப்பா உராயன் தானே. Okay. Lagi? Itu saja. What is it? Mengamalkan nilai-nilai yang baik seperti menolong rakan taulan, menyiapkan tugasan, memupuk semangat muhibah melalui pelbagai aktiviti di sana. Okay, kamu cakap mengamalkan sampai di sana. Dan until the answer, dan tidak lupa juga gigih berusaha tanpa putus asa. Okay, I will let you know whether it's correct or not. Okay, Bisa Laci, fourth perengan. Kalau ada, kamu boleh cakap lah. Bagi the isi is
satu peluang atau inisiatif untuk memecahkan kepompong kemiskinan keluarga. Itu sajalah. Okay. And then seterusnya meningkatkan taraf hidup keluarga. Suddenly change of mind. Okay. So, how about dirinya dan keluarganya dipandang tinggi? So but then that one is like the Hurayan basic care. Yes, good. Good, you recognize. Okay. Alright. சரி பார்க்கலாம். நீங்க எவ்வளவு இசி கொடுத்துருக்கீங்க அந்த இசிலாம் கரெக்டான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல. Baik, kita tengok. Okay, where is my blue color pen? Okay. Pendidikan tinggi ialah pendidikan selepas tamat sekolah menengah atas. Okay, this is உங்களுக்கு indirect I explain to you how it will be after your secondary school. After secondary school, okay, pelajar akan berhempas pulas, maksudnya bertungkus lumus lah. Awsar-awsar menuntut ilmu untuk memperoleh diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah. Okay. So, you all know, right? Diploma after your SPM, so how will be the journey there? Nowadays got a lot of journey lah, but basic journey, okay, you can go for your STPM. The one is paling malang punya way lah. Or if you have money, you can go anywhere also lah. But if you want to try government one, okay, so you need to go to matrix. Then only you can choose your degree. Kalau yang ni degree, kita cakap dalam bahasa Melayu apa dia tahu? Ijazah sarjana muda. Ijazah sarjana muda bachelor degree. Maksudnya dalam bahasa Inggeris kita panggil bachelor degree. Okay, ada setengah student dia akan terus masuk asasina foundation. Okay, foundation, then they go for degree. Same. Ada setengah student dia masuk diploma. Dia terus masuk diploma. Lepas tu, saya rasa asasi ada kot. Okay, nowadays asasi got lah. Lepas tu dia masuk diploma. Diploma 3 years you can finish. After that you can go for degree. Degree dia like 1.5 year or top up program only. Or some courses they prepare the advanced diploma. Advanced diploma. Okay. So lebih kurang macam ni lah. Baik. Anyway, after your diploma, advanced diploma or degree, then you should go for your master. Master dinamakan dalam bahasa Melayu sebagai ijazah sarjana saja. Ijazah sarjana muda is bachelor degree, the first degree you're going to get. After that, any degree you make, it will equivalent to master. Yang tu kita panggil ijazah sarjana. And after your master, we have PhD. Philosopher of doctor lah. Yang tu kita panggil sebagai ijazah doktor falsafah. Okay. இந்த மாதிரி PhDலாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா உங்க பேருக்கு முன்னாடி டாக்டர் வரும். Okay. Dr. Ravi. Not the doctor because of doctor, kerja doctor. It because of your PhD. Nowadays we got another one, you know. But this one I am having lack of information because I am not aiming that I wasn't aiming that we have a IR also. That is IR வந்து PhD விட இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஒரு இது. I'm not so sure about the what is the stand for IR and how the procedure lah. Okay. Some people when their degree is very very extraordinary, they will skip the master. They are able to conduct their PhD at a very early age. Okay, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கான எக்ஸ்போஷர் நான் கொடுக்கறது. இதை எடுத்துக்கலாம் நீங்க. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பிளான் இருக்குது, படிக்கிறது இவ்வளோ வருஷம் ஆகும்ன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் இந்த டைம்லாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே லைக் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ டோன்ட் திங்க் ஐயோ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா, அப்படி கிடையாது. இங்கெல்லாம் வந்துட்டோன்னே எங்கள் அப்பா அம்மா விட்டு தூரமாக இருப்பீங்க. ஸோ யூ will have your own freedom and at the same time don't give up on your studies. Always don't forget, நம்மளை எப்பவுமே உயர்த்திக்கிட்டே தான் இருக்கணும். Don't go to pitfall lah. ஸோ அதான் நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ யா
So you all get to know already, ya. Ijazah Sarjana Muda is your bachelor degree. Ijazah Sarjana is your master. Ijazah Dr. Falsafah is your philosophy doctor. We will call it as a PhD. Baik, Institut Pendidikan Awam menawarkan pendidikan pada peringkat ini terdiri daripada universiti awam dan universiti swasta. Ada setengah universiti semi swasta pun ada juga. Okey. Kedua-dua jenis universiti ini menyediakan peluang pekerjaan yang dapat menjamin masa hadapan. Yes. Yang ini merupakan isi dia. Kelebihan melanjutkan pelajaran ialah yang ni. Pelajar boleh mengikuti pelbagai jurusan pengajian yang diminati oleh mereka dan seterusnya mencapai cita-cita mereka. Baik, yang ini merupakan huraian kepada peluang pekerjaan dia. Jadi yang ni jangan kamu ambil, jangan kamu ambil. Isi pertama dia yang sini. Baik. Seseorang yang belajar pada peringkat pengajian tinggi akan lebih banyak berdikari. Yes. Akan lebih banyak berdikari. Ilmu pada peringkat ini bukan ilmu pada peringkat ini bukan hanya diperoleh dengan mendengar kuliah daripada tenaga pengajar semata-mata, tetapi juga usaha sendiri. That means இது வந்து என்னன்னா berdikari வந்து hurai பண்றாங்க usaha sendiri, right? Melalui pembacaan pelbagai jenis bacaan dan kajian bagi menambah pengetahuan. Jadi kamu jangan ambil ini semua. Melalui kaedah pengajian seperti ini, pelajar akan lebih berkeyakinan untuk menghadapi gelombang hidup pada masa akan datang. Yes. Kaedah pengajian seperti ini. Betul, Baik. Disiplin diri juga dapat dipupuk. Tatkala maksudnya ketika, betul, dalam proses pengajian di universiti maupun IPT. Okey, IPT maksudnya institusi pengajian tinggi. Okey. Perkara ini dinyatakan demikian kerana pelajar akan terlatih dalam soal disiplin mengurus kewangan, disiplin menuntut. Ini contoh how the discipline is cultivated in someone's jiwa raga. Okay. Bukankah disiplin asas kejayaan? Itu bukan. Bukan isilah. So, 1, 2, 3, 4. 4 isi dah. Okay, kita tambah lagi. Pelajar juga akan bertambah matang kerana perlu menempuh pelbagai cabaran semasa menyiapkan kajian mereka. Yes. Bertambah matang. Your maturity. Tambahan pula, pelbagai kemahiran insania perlu dikuasai oleh mereka untuk menjadi pelajar yang berketerampilan dan serba boleh. Yes. Memang tidak dapat dinafikan bahawa mereka yang terdidik di Menara Gading mengamalkan nilai-nilai baik seperti menolong rakan taulan, menyiapkan tugasan, memupuk semangat muhibah melalui pelbagai aktiviti di sana dan tidak lupa juga gigih berusaha tanpa putus asa. Baik, yang ini isi penting tapi dia silap ambil lah. Dia ambil sekali dengan apa? Dengan contoh tak payahlah ambil. Ini semua kita tak mahu. Seperti lain tu nak. Jadi apa isi sepatutnya kamu kena ambil? Mereka terdidik di Menara Gading mengamalkan nilai-nilai yang baik. Okey, saya rasa mengamalkan nilai-nilai yang baik sudah cukup. Okey, mengamalkan nilai-nilai baik sudah cukup. But the isi is very short. Never mind. We can use the done and combine. Okay. Next. Segala kemahiran yang dipelajari diamalkan amat berguna mereka pada kancah pekerjaan nanti. Tak guna. Okey, kita dah ada 7 isi dah sekarang. Okey, baik, kita tengok lagi. Memang menjadi hasrat ibu bapa dan penjaga agar anak jagaan mereka dapat menjejakkan kaki ke Menara Gading. Baik, itu tak ada bincangkan kelebihan. Ibu bapa ternanti-nanti akan keputusan peperiksaan awam dengan harapan prestasi akademik yang dicapai oleh anak mereka dapat membuka peluang untuk melanjutkan pelajaran. So, parents all waiting eagerly so that their children, is my child going to pursue is or study in the tertiary education or not? They will wait for you very eagerly. Okay, wait for the letters to come lah. Okay, apply here, apply there lah. Okay, after SPM you all will see this kind of drama. Not drama in terms of the good effort of parents lah. Okay. Kejayaan menempatkan diri di universiti merupakan kebanggaan ibu bapa yang telah berkorban demi pendidikan anak-anak. Yes, that is one of the isi. You all miss that isi. Okay. Kejayaan menempatkan diri di universiti merupakan kebaikan dia adalah kebanggaan ibu bapa yang telah berkorban demi pendidikan anak-anak. Yang ini merupakan
Satu isi yang sangat baik kamu ambil. Bagi sesetengah orang, melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dilihat sebagai satu peluang untuk atau inisiatif untuk memecahkan kepompong kemiskinan keluarga. Is breaking the poverty boundaries. When you are well educated, it will break the poverty boundary or poverty wall that surrounds you and your family. Dan seterusnya meningkatkan taraf hidup keluarga tersebut. Mesti kena ambil. Yang ni isi lain. Kemiskinan lain tu வெளியே ஒரு விஷயம். Meningkatkan taraf hidup lagi satu விஷயம். 8, 9, 10 isi. Jadi kita akan cuba gabung banyak isi lah. Okay. Saya rasa the fourth perengan ada banyak solidan isi nariat. Okay. Alright. Kita akan mula tulis. Okay, jangan lupa kamu dia punya format. Okay, saya cuba bagi tahu di sini. Lepas kamu dah tulis, tangkap gambar, hantar, baru kita proceed ke next question. Okay, saya bagi guidance di sini. Baik, jaga tanda baca kamu semua. Kelebihan. Okay, kamu copy balik apa yang dia bagi. Jangan terus masuk antaranya ialah. Yedume sollametidin antaranya sonaka. It's like you are starting out of somewhere. Okay. So kelebihan. You repeat back the topic. Kelebihan melanjutkan. Kelebihan melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Menara Gading dikira sebagai berapa patah perkataan? Menara Gading sebenarnya adalah simpulan bahasa tau. Menara Gading dikira sebagai simpulan bahasa. Jadi ada satu patah perkataan tau warna. And kata ganda dikira sebagai satu patah perkataan. Baik, simpulan bahasa, peribahasa, and your what do you call kata nama khas. This one all dikira sebagai satu patah perkataan. Take note of that. Kelebihan melanjutkan pelajaran ke Menara Gading ialah then you can give your answer. Okay. Ialah dapat menyediakan kamu boleh tambah tu dapat lah. Ialah dapat menyediakan whatever. Okay. Baik. Kamu tengok lepas tu kamu tengok isi kedua kita punya pendek dia punya isi, betul tak? Lebih banyak berdikari. Okay. We want to waste one whole ayat for that. So, naina panun solona. You gabung nombor 2 dengan yang lagi satu pendek lah. Boleh skip isi. Tak kisahlah. Okay. Maybe saya gabung 3 isi. Nampak? Boleh kah? Boleh. Tengok isi kedua. Isi ke-5 dan isi ke-7. Saya gabung 3 tu sekaligus. Kalau dia banyak isi pendek macam ni, kita kena terpaksa buat macam tu. Baik, selain itu, sambung. Selain itu, koma. Selain itu, pelajar universiti akan lebih banyak pelajar universiti. Kita boleh cakap pelajar universiti sama je lah. Dia punya apa, kita kena pilih dia punya subjek dia betul-betul. Tengok di sini dia cakap seseorang yang belajar. Isi kedua, isi kelima pelajar. Isi ketujuh mereka yang terdidik di Menara Gading. Pelajar universiti lah. Okay, sama je. Okay, pelajar universiti akan lebih banyak berdikari dan bertambah matang serta mengamalkan nilai-nilai yang baik. This one all short இருப்பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணா ஆக்கிருங்க முடிஞ்சு.
ஓகே, இது முடியுமா அது முடியுமா ரொம்ப சென்சிட்டிவாலாம் இருக்காதீங்க. எடுத்தோமா தைரியமா எடுத்து செய்யுங்க. உங்களுக்கு புரியணும். ஓகே, so dah habis 4 isi dah. Okay. Lepas tu kamu boleh guna seterusnya. Seterusnya, pelajar akan lebih berkeyakinan untuk menghadapi gelombang kehidupan pada masa akan datang. Oh, disiplin diri ஒன்று இருந்திருக்கு. Okey, tak apa. Kita gabung lagi. Okey. Seterusnya, yang ini isi ketiga. Kamu boleh tulis teruslah. Sebab dia dah bagi subjek dah. Pelajar akan lebih berkeyakinan untuk menghadapi gelombang kehidupan pada masa akan datang. Okey. Lepas tu selanjutnya, satu perengan saja. Selanjutnya, actually saya rasa kan, untuk menjadi pelajar yang berketerampilan dan இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். Sebab yang ni dia bagi tujuan, right? Itu tujuan. எடுக்கக்கூடாது, huraian. Kenapa dia kena menguasai pelbagai kemahiran insania. Okey, selanjutnya, disiplin diri dapat dipupuk. Nombor 4. Dan pelbagai kemahiran insania perlu dikuasai oleh mereka. Oleh mereka tu tukar jadi pelajar universiti. Ataupun pelajar Menara Gading. Tulis. Okey, pelajar Menara Gading. Pelbagai kemahiran insania tu nombor 6. Okey, perlu dikuasai oleh pelajar Menara Gading. Okey. Sampai sini kamu cuba kira berapa patah perkataan. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak extend the isi. Tak apalah, saya terus bagi saja. Kalau kamu rasa dia 60 lebih atau 70 lebih, 80 lebih saja, kamu boleh tambah isi lagi. Sementara itu, kamu boleh cakap, melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dilihat. Okey. Melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Okey, ayat sini. Okey, kita boleh curi ayat dia juga. Melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dilihat sebagai satu, அது இருக்குல்ல, அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிருங்க. Nombor 10 எழுதலாம். Ataupun kamu boleh jadi, kamu boleh tulis nombor 9. Pilih salah satulah. Okey, sementara itu, melanjutkan pelajaran, ada அப்படியே தான் வரும். Okay, maybe I write that. Okay. Sementara itu, melanjutkan pelajaran ke Menara Gading merupakan kalau kamu nak pilih 10, pilih 10. Kalau kamu nak pilih 9, pilih 9. Kalau pilih nombor 10, merupakan satu peluang atau inisiatif bla bla bla. Kalau kamu pilih nombor 9, merupakan satu kebanggaan ataupun merupakan kebanggaan ibu bapa yang telah berkorban demi pendidikan anak-anak. Itu pun manfaat juga. Baik. Cuba buat dan hantar kepada saya. வேற என்ன இருக்கு மலையில சுத்தி சுத்தி போனா அதே ரூமுசான் அதே ringkasan. I know. Sorry, sir.
Our focus is now langkah. Aதாவது usaha na langkah-langkah untuk memajukan industri batik di Malaysia. Okay. So, kita akan tengok macam tadilah. Kita akan cuba cari isi dulu. Kita semua go through. Nanti kita panggil satu persatu. Kamu cakaplah idea kamu. Okay. Macam tadi ya. Okay. Mula sekarang. 4, saya rasa 4 minit sudah cukup. 3.24 kita akan start. So only the isi. Yeah. Tell me the isi. Later we go through. The first one is pihak berkuasa mewajibkan penggunaan batik kepada kaki tangan awam di negara ini. Okay. Lagi? And then bantuan kewangan. Kerajaan juga harus memberikan bantuan kewangan kepada penggiat batik. Yes. Lagi? And then kerajaan juga perlu mewujudkan institusi khas untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan tentang industri batik. Lagi? That's all, sir. That's all. Okay. Kita tengok yang seterusnya. Perengan seterusnya. Ya. Okey, sir. Promosi dan pemasaran batik secara agresif haruslah dilakukan. Promosi dan pemasaran batik secara okay. Lakukan lagi. Pereka-pereka fashion digalakkan menggunakan batik dalam menghasilkan rekaan mereka. Alright, lagi. Para pengusaha juga haruslah berusaha untuk menghasilkan batik yang lebih menarik dan bermutu tinggi. Okay. Any more? That's all. That's all. Okay, I think we start one more isi. Alright, let us see Okay guys, batik எல்லாருக்கும் தெரியும். Nama kunjung Rafael Perla. Batik merupakan khazanah seri warisan budaya dan kraf tangan yang sudah lama bertapar di negara ini. Penjelmaannya, maksudnya kemunculannya. The appearance. Kemunculannya dalam masyarakat tempatan sejak dahulu terhasil daripada perkembangan kehalusan budaya Melayu yang diamalkan daripada satu generasi kepada satu generasi. Namun, nilai estetika maksudnya nilai keindahan, the beauty. Nilai keindahan yang terdapat yang terdapat pada batik seringkali dipandang sepi. That means they didn't bother oleh segelintir masyarakat. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi memastikan industri batik dapat dimartabatkan. Kita pernah gunakan memartabatkan bahasa Melayu. Remember the karangan we did. Gauruvapaduthurathu. That means dignify it. Okay. Demi mencapai kegemilangannya. Sebenarnya masa depan batik masih ada sinarnya jika pihak berkuasa mewajibkan penggunaan batik. Okay, yang ini betul. Kerajaan harus memberikan bantuan kewangan kepada penggiat batik. Pemberian pinjaman ini. That means you are explaining the bantuan kewangan. Tak payah. Kerajaan juga mewujudkan institusi khas untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan tentang industri batik. Program ini, maksudnya you are explaining the program penyelidikan. Tak payah. Hal ini penting kerana salah satu faktor yang ni, dia bagi tahu kenapa batik tidak menjadi pilihan ramai orang. Okay? Sebab dia punya persaingan reka corak yang ketinggalan, kualiti kain, okay? Macam tu. Dalam usaha, okay, so ada 3 isi di sini. Okay, kita tengok lagi. Dalam usaha untuk memastikan industri batik terus berkembang, promosi dan pasaran batik secara agresif harus dilakukan. Okay, kerajaan boleh mengadakan promosi, dah cakap kan, kalau dia repeat promosi lagi, itu huraian lah, jangan terpedaya. Hal ini dapat membantu menaikkan taraf batik tempatan secara meluas. Yang tu kesan, tak payah. Seterusnya, pereka-pereka fashion digalakkan menggunakan batik dalam penghasilan. Betul. Hal ini, huraian, secara tidak langsung dapat memberikan ruang kepada pencipta muda menonjolkan bakat dan kreativiti mereka. Para pengusaha juga haruslah berusaha menghasilkan kain batik yang lebih menarik dan bermutu tinggi. Usaha ini penting. That means the usaha that pengusaha taking. Okay. Pengusaha juga sewajarnya.
Important isi. Sentiasa menjalankan kajian pemasaran produk batik secara meluas dan berkesan. Yang ni pun isi juga. Okay. Yang tu pun isi juga. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik. The challenge here now is yang ini kamu akan buat untuk saya dengan sendiri. Okay, saya nak tengok kamu punya olahan ayat dan cara kamu guna penanda wacana, serta pastikan ayat isi yang kamu nak bina tu lengkap. Lengkap maksudnya apa dia tahu? இப்போ வந்து இங்க அந்த மாதிரியான இது இல்லை. இதுல எல்லாத்துலயுமே சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. Langkaவோட ringkasan வந்துச்சுன்னா அதுதான் paling senang. Kalau ditanya tentang kebaikan, itu yang susah sikit. இப்போ example வந்து இப்போ நம்ம selain itu, இப்போ 7வது isi எழுத போறோம்னு வச்சுக்கிங்க. Selain itu, mengamalkan nilai-nilai yang baik, நேரா எடுக்கக்கூடாது. Kena bagi subjek dia. Pelajar yang terdidik di Menara Gading. Kena bagi subjek dia. Baru bagi predikat mengamalkan nilai-nilai baik. Itu yang saya cakap lah. But here, all the subject is already given. Pihak apa, kena buat apa. Dia dah bagi. Jadi, should be easier lah, this one. Okay? So, send me your work. This time I want to give mark, because I want to really see whether you can attempt your ringkasan well or not. Okay, you may start now. Okay, kita tengok. Usaha-usaha untuk memajukan industri batik di Malaysia ialah pihak berkuasa perlu mewajibkan penggunaan batik kepada kaki tangan awam di negara kita. Selain itu, kerajaan juga harus memberikan bantuan kewangan kepada penggiat batik. Seterusnya, kerajaan perlu mewujudkan institusi khas untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan tentang industri batik. Di samping itu, promosi dan pemasaran batik secara agresif. You write what? Aggressive, sir, but the writing come out like that. Oh, okay. Alright. This is R, Okay, then, the S will... Okay, the S வந்து இப்படி குச்சி மாதிரி ஆச்சு. Okay, I get it. Haruslah dilakukan. Selanjutnya, pereka-pereka fashion digalakkan menggunakan batik dalam menghasilkan rekaan mereka. Sementara itu, para pengusaha juga harus berusaha untuk menghasilkan batik yang lebih menarik dan bermutu tinggi. Bahkan juga, pengusaha juga, not uga. Adana silapa type பண்ணிருக்கேன். Sewajarnya, sentiasa menjalankan kajian pemasaran produk batik secara meluas dan berkesan. Okay. Baik, idea relevant. Bahasa cemerlang. Very good. No, இது juga கூட இல்லைன்னா 15 கொடுக்க மாட்டாங்க. அதான் ஒன்று. எப்பவுமே பெஞ்சியமா dia takkan bagi full mark. Okay, அதுதான் rules. அது informal rules. Won't give full mark on us, sir. Normally won't. ஏன்னா full markனா they need to write a special letter or why this calon dapat full mark, all explaining things. So they will just go for the maximum 14. Okay. Okay, So sir. yeah. Okay, that's all. We shall meet Okay. on next class. Okay, bye. Bye, sir. Thank you, sir. All right.